Sekejap je Yusof Kita nak habis tahun dah, nak exam dah ni. Yusof bila exam? Arik bila exam Arik? Minggu ni ke minggu depan? Kebanyakannya minggu depan lah exam. Minggu depan kebanyakannya. 8 bulan 1 minggu depan. Minggu hadapan minggu ni okey lah. Ada setengah tu start 9. Ada start 10 pun ada. Jadi lebih kurang kebanyakannya minggu depan lah. Selewat-lewatnya pun 15 hari bulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey lah guys, jom. Kita nak mulakan sekarang ya. InsyaAllah. Okey. Cikgu nak mulakan dulu dengan soalan nombor 1 lah. Seperti biasa lah kan. Okey, jom kita buat sikit soalan yang pertama. Okey, soalan pertama dia cakap adalah maklumat di bawah menunjukkan dua situasi. Yang pertama, W. Amin bersin apabila habuk masuk dalam hidungnya. Yang kedua, Umar memetik buah daripada sebatang pokok. So, apakah jenis tindakan terlibat dalam W dan juga X? Apa jawapan korang ni? Kalau ikut masuk habuk ni, tindakan luar kawalan. Kalau ikut ni luar kawalan, ini terkawal. Sebab dia ambil buah tu, tindakan terkawal. Kan? Jadi mana? Ni tindakan terkawal ni. Okey, masuk habuk adalah tindakan refleks. Tindakan refleks ni adalah disebabkan tindakan daripada saraf tunjang. Daripada saraf tunjang ni guys. Okey, lagi nombor 2, pernyataan manakah benar? Okey, jom tengok nombor 2. Pucuk menunjukkan geotropism negatif. Betul ke guys? Pucuk adalah geotropism negatif. Betul ke tidak? Jawapannya tidak. Habis tu, pucuk geo apa? Okey, Arik, geo ni apa? Geo ni merujuk pada apa? Geo merujuk pada apa? Geo merujuk pada graviti. Kan? Tanah. Graviti lah. Okey. Negatif menunjukkan tak suka. Maksudnya dia tak suka graviti. Betul tak? Betul lah. Pucuk tak suka graviti. Yang suka adalah akar. Okey, boleh. Adik kena macam tu. Okey, nombor 2 menunjukkan struktur alveolus. Ni struktur dia lah. Alveolus. Nombor 2 dah ke? Nombor 2 dah. Antara ciri berikut yang manakah menyebabkan alveolus sangat berkesan dalam proses penukaran gas? Okey guys, korang rasa manakah cara yang berkesan? Situasi yang berkesan? Menjadikan dia mudah menyerap gas. Jadi apakah ciri-ciri alveolus guys? Kenapa merokok tu tak sesuai? Permukaan yang sangat nipis, betul? Permukaan yang nipis, betul? Ada tak sini? Permukaan nipis sini tak ada. Jadi jawapan lain lah. Arik kena bagi. Alveolus memang mempunyai permukaan yang nipis. Sebab dia senang lah nak menyerap. Tapi tak ada kat sini. Arik. So mana yang senang? Lagi selain daripada tu.
Izzuddin, apa lagi jawapan dia? Permukaan dinding yang nipis. Adakah permukaan dinding nipis? Permukaan dinding nipis. Oh, ada lah. Alamak, tak perasan pula. Minta maaf, minta maaf. Ada. Sorry. Tak perasan pula. Ada lah, adik. Satu lagi, dia nipis dan juga lembab. Lembab ni senang dia nak perangkap oksigen. Di tu apa? Dinding dikelilingi satu kapiler darah. Ni betul juga ni. Betul juga. Tapi kat sini dia nak tunjuk kesan penukaran gas. Kesan yang paling sesuai kat sini, dinding yang nipis lah kesan dia. Sebab dia cerita pasal alveolus. Dia tak cerita pasal kapilari tu, Arik. Faham tak? Kapilari tu betul lah duduk sebelah alveolus. Tapi dia cerita pasal kesan tersebut. Boleh, Arik tapi D tu betul sebenarnya. Tapi dia nak kesan, jadi tak sesuai jawapan D. Nombor 4. Struktur respirasi salamander dapat berinteraksi dalam dua persekitaran berbeza. Salamander bernafas. Bagaimanakah salamander bernafas? Salamander ni macam cicak dia. Lupa cikgu macam mana bentuk salamander Macam cicak tu kan? Ke yang macam dinosaur sikit? Mengkarung je. Mengkarung macam mana? Macam cicak lah kan? Ekor panjang tu. Ya kot, lupa dah lama tak tengok. Dia rasa yang macam cicak lah. Adik-beradik cicak lah, betul lah hari yang panjang tu. Okey, apa jawapannya? Melalui apakah dia? Peparu. Okey, nombor 4 adalah peparu. Betul? Nombor 5. Menunjukkan struktur jantung manusia. Okey. Antara berikut, manakah menunjukkan laluan darah yang betul selepas melalui peparu? Selepas melalui peparu. Laluan yang betul. Antara berikut manakah menunjukkan laluan darah yang betul selepas melalui peparu? Peparu dan kulit. Apa maksud itu, Arik? Peparu dan kulit. Maksudnya apa tu? Darah beroksigen. Betul, darah beroksigen. Yes. Dia mesti kalau melepasi peparu ni darah beroksigen lah. Dari paru-paru darah beroksigen. Kalau ke paru-paru darah terdioksigen. Sebab dia kata dari paru-paru. So daripada mana kalau ikut? Ni aorta. Bukan. Kalau ikut dari paru-paru, dia akan masuk dekat M lah. Pulmonari. Dia masuk dalam kita punya atrium. Okey, jadi pertama masuk M dulu. Dimasukkan M. Okey, K ke L? Dimasukkan M. Lepas tu dia pergi ke aorta. Ni aorta kita K. Dah. Okey. Lepas tu aorta ni akan hantar ke seluruh badan. Masuk balik dekat vena cava. Korang macam mana? Ingat lagi tak ni? Ke ingat-ingat lupa macam tu dah? Bela-bela sikit daya. Ingat lupa macam tu kan? Okey lagi. Kita nak masuk yang ke-6. Okey. Antara pernyataan berikut, manakah benar tentang transpirasi dalam tumbuhan? Manakah benar mengenai transpirasi dalam tumbuhan? Nombor 6. Okey, apa jawapan korang? A, B, C, D.
Nombor 6. Yang pertama, transpirasi tau. Yang pertama dia kata, kadar transpirasi adalah tinggi pada hari panas. Betul tak? Nombor 1, ini orang rasa betul tak? Transpirasi ni kadar pengeluaran air kan? Betul, pada hari panas ni sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kecuali kalau dia sangat panas, dia akan tutup lah dia punya lubang seloma dia. Tapi kalau dia panas saja, dia akan banyak air keluar. Betul-betul. Okey, nombor 7. Menunjukkan satu eksperimen mengkaji kereaktifan logam. Okey, cikgu selalu nak pesan ni. Bila ada perkataan mengkaji, selepas mengkaji ni, ini adalah bergerak balas. Okey. Jadi kalau tanya apakah bergerak balas, tengok. Lepas mengkaji, ini adalah bergerak balas. Kereaktifan logam ni bergerak balas. Faham tak? Tapi kalau lepas mengkaji, ada kesan. Lepas mengkaji, kalau ada kesan, bermaksud yang seterusnya ni adalah manipulasi. Ingat yang tu je. Boleh? Kalau mengkaji ada kesan, manipulasi. Kalau mengkaji tak ada kesan, automatik. Yang ini adalah bergerak balas ni. Boleh Kadang-kadang kita bela nak cari kan? Tengok ni. Eksperimen mengkaji. Mengkaji ada kesan tak? Okey, boleh. Okey, mengkaji kereaktifan. Jadi bergerak balasnya adalah kereaktifan logam. So, apakah fungsi sebut kalium mangganat? Nombor apa ni soalannya? Nombor 7 kan? Okey, apakah fungsi kalium mangganat ni guys? Dia nak buat pembakaran ni, pemanasan. Jadi fungsi dia apa yang paling sesuai? Pemanasan, pembakaran ni kita perlukan apa? Kita perlukan dia oksigen. Kita perlukan oksigen. Jadi kalium mangganat ni sebenarnya dia membekalkan oksigen. Kena ingat lain tu. Membekalkan oksigen. Okey, 8. Boksit ialah suatu sebatian wujud secara semula jadi. Antara unsur berikut, manakah boleh diekstrak daripada boksit? Manakah yang boleh kita ekstrak daripada boksit? Nombor 8. Boksit terdiri daripada apa? Apakah unsur utama boksit? Siapa masih ingat? Unsur utama boksit itu apa? Boksit. Timah? Bukan. Boksit adalah aluminium. Kena ingatlah, boksit itu adalah aluminium. Okey, boleh? Aluminium. Okey, kalau okey, jom kita teruskan lagi. Okay, 9. Antara berikut, manakah benar tentang tindak balas exothermic? Exothermic dan tindak balas endothermic. Okey, endo dengan exo guys. Cuba tengok dulu A dengan C tu. A sampai C. Korang rasa manakah benar? Ada tak? Adik kata B. B tu apa? Exo bebas haba. Bila bebas, persekitaran meningkat. Ni betul. Endo serap haba, bila serap, persekitaran menurun. Okey, betul. Nice. Darwish, betul Darwish. 10 maklumat di bawah menunjukkan contoh sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey, apakah sumber tenaga itu? Uranium, plutonium. Ni membekalkan tenaga apa ni guys?
Uranium dia membekalkan tenaga apa? Ramai dekat dunia ni berebut-rebut nak cari uranium. Okey, apakah sebab dia? Tenaga nuklear. Tepat sekali. Tenaga nuklear. Okey, apakah kegunaan transformer? 11. Apakah kegunaan transformer? C. Menukarkan jumlah arus yang mengalir. Bukan. Transformer untuk apa? Transformer ada injak naik, injak turun kan? Dia menukarkan voltan arus ulang alik sahaja tau. Transformer ni sebenarnya adalah arus ulang alik sahaja. Okey. Menukarkan voltan. Maksudnya voltan injak naik dan injak turun ni sama ada voltan naik dan turun lah. Untuk arus ulang alik. Menukarkan arus terus kepada arus ulang alik ni bukan. Arus terus ke ulang alik dia pakai diode. Diode nanti korang akan belajar dalam topik dalam subjek fizik. Korang belajar diode. Menukarkan arus terus kepada arus ulang alik. 12 menunjukkan alan sedang menolak sebuah kotak seberat 250 Newton dalam masa 5 saat. Hitung kuasa jika dia menolak kotak itu sejauh 2 meter. W sama dengan work done. Work done adalah M S. Betul. Lupa dia juga work done. Sasaran. Cuba kira. Berapa dapat? 250 FF. Sorry, work done. FS. Hitungkan kuasa yang diperlukan. Kuasa. Kuasa power ya. 5 saat 2 meter. 2 meter jauh tu. Ni tinggal dulu. Ni tinggal dulu guys Pengiraan ni banyak pula nak kira kan. Cikgu tinggal yang tu dulu. Cikgu masuk yang 13 dulu. Okey, 13 antara berikut yang manakah mempunyai tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal. Okey, manakah dia? Keupayaan kenyal. Tiga belas. Okay, apa pendapat korang? C buso, betul? Kurang kenyal lah sebab dia ada anak panah tu kan. Okey, ni radioaktif. Kuasa penembusan. 3 jenis radioaktif. Okey, yang pertama tu apa? Yang ini kertas ni. Kertas, ini aluminium, ini plumbum. Kertas ni alfa tak boleh tembus. Aluminium alfa, beta, ni beta ya. X tu beta. Y ni adalah gamma. Okey, antara berikut manakah boleh digunakan untuk menyekat sinaran X? X tu beta, jadi kita guna aluminium. X tu aluminium. Ni dapat tak?
So, Y tu plate plumbum. Ingatlah, kadang-kadang plumbum, kadang-kadang konkrit. Ni konkrit pun boleh. Tapi kalau konkrit, dia kena tebal. Okey, konkrit dia kena tebal. Okey, 15 berikut manakah digunakan untuk mengesan kedudukan darah beku dalam darah? Kita nak pakai apa? Nak tengok darah beku dalam darah. Apa yang perlu kita letak, guys? Siapa tahu? Boleh cek darah beku ni. Kita guna natrium. Kalau ubat ni untuk kanser, guys. Untuk kanser. Okey. Okey lagi. 16 di bawah tentang cuaca angkasa. Macam tahun ni dijangkakan ribut suria kan. Tahun ni lah ura-ura dengar dekat banyak dekat medsos, dekat IG, dekat TikTok kan, orang kata ribut suria berlaku dalam tahun ini katanya. Okey, jadi soalannya apa ni? Letupan gas sengit dan panas menyebabkan gangguan radio, kelihatan kawasan lebih cerah dan berputih, muncul dan hilang dalam kitaran 11 tahun sekali. Apakah ini 11 tahun sekali? Antara berikut manakah menerangkan nyalaan suria? Okey, manakah nyalaan suria? Nyalaan suria yang pertama, kita akan nampak letupan gas yang panas. Ini betul lah daripada matahari. Jadi P tu betul. Okey, P tu betul ya. Q menyebabkan gangguan radio. Betul sebab dia mengganggu magnetosfera bumi. Okay, kalau S apa? Muncul dalam hilang. Ini bukanlah. Jawapannya adalah A. Okey. 17 menunjukkan magnetosfera bumi. Apakah kepentingan magnetosfera bumi kepada kita ni? Okey, korang rasa apakah kepentingan dia, guys? Apa pendapat korang? Kepentingan magnetosfera bumi kepada kita. Adik kata B. B. Betul. B tu apa? Menghalang sinaran berbahaya daripada magnetosfera, bukan sinaran. Bukan sinaran. Sinaran tu ozon biasanya. D. Darwin kata D. Betul. Memesongkan angin suria. Sebab ni adalah angin yang mengandungi ion. Jadi magnetosfera ni dia medan magnet. Jadi medan magnet dia menangkis angin ion ni yang datang daripada angin suria. Okey, bagus. Tahniah. Okey, nombor 18 menunjukkan teleskop angkasa namanya Spitzer namanya. Okey, antara pernyataan mana benar tentang teleskop Spitzer ini? Okey guys, cuba tengok. 16 tadi A. Arik, 16 A Arik. Okey, jom Spitzer ni lah. Okay, apakah jawapannya?
Teleskop ni untuk apa sebenarnya ni ya? Namanya Spitzer. Teleskop. Kita memang hantar daripada dulu lagi ni ke angkasa lepas. Tujuan dia sebenarnya adalah untuk memerhati, membantu menemukan jasad yang paling jauh dalam alam semesta. So, dihantarlah dia akan travel sehingga puluhan tahun. So, kita sebenarnya dekat angkasa atas sana tu, kita ada banyak sangat satelit yang rosak. Satelit yang rosak satu lagi kapal angkasa, roket yang kita hantar tu kan, dia pecah dekat atas sana dan dia terapung dekat atas. Banyak. Sebenarnya sangat banyak. Jadi kita pun sebenarnya dekat angkasa pun ada sampah angkasa yang telah kita buat. Kita melancarkan roket tu akan pecah kan. Sebab dia membawa roket nombor 2. Roket pertama tu membawa nitrogen, hidrogen. Jadi bila terpisah, jadi roket yang terpisah tu akan hancur kan. Roket tu akan berkeliaran lah dekat angkasa. Banyak. Tapi Spitzer ni memang dia tujuannya dia hantar sangat jauh lah untuk memerhati, menemui jasad yang paling jauh. Apa-apa jasad tu maksudnya mungkin planet, mungkin juga lohong hitam. Sampailah kita dapat sekarang. Okey, 19. Antara berikut manakah merupakan kapal angkasa ulang-alik? Ulang-alik ni bagus. Kapal angkasa ulang-alik ni bagus sebab sebelum ulang-alik, kita ada kapal angkasa yang tak boleh ulang-alik. Yang tak boleh ulang-alik itulah yang pecah dekat atas jadi sampah. Ulang-alik ni bagus sebab dia hantar roket naik, lepas tu dia balik semula. Jadi dia tak membazir lah. Situ apa? Columbia, betul, bagus. Ulang-alik pertama namanya Columbia. Okey. Bagus Zudin. 20. Antara berikut satelit manakah digunakan untuk memandu kapal-kapal dan pesawat? Untuk memandu kapal-kapal dan pesawat. Kalau nampak je pemandu, dia memandu kan, namanya adalah navigation. Satelit pelayar. Kalau bahasa Melayu macam tak apa sesuai sangat. Komunikasi bercakap aja. Bercakap, dapat berita, internet. Tapi untuk kapal terbang, kita pakai navigation. Macam kita pakai Google Map tu lah. Google Map tu adalah navigation. Menunjuk arah. Jadi kalau kita tengok keliru bahasa Melayu, tengok bahasa Inggeris. Navigate. Okey. Okey, macam tu cara dia. Okey lagi, jom. Kita masuk section B. Ingat section A 20 markah, section B 20 markah, kita akan dapat 40 markah. Section yang paling banyak dah tentulah section C. So malam ni kita target 2 section je lah guys. Okey, ini adalah menunjukkan sejenis sel manusia. Sel manusia. Soalannya, gariskan yang betul untuk melengkapkan pernyataan 1. Okey, agak-agaknya sel ini terlibat dalam sistem apa ni? Cantik dia macam rumput-rumput tu. Adakah sistem respirasi? Sistem apa tu? Sistem saraf. Neuron. Macam rambut-rambut tu, akar-akar tu dia sistem saraf. Sangat halus ya. Respirasi ni pernafasan. Pernafasan tu paru-paru kan. 2, sel itu bertanggungjawab untuk apa? Menghantar impuls ke merembeskan hormon
Jadi saraf ni mestilah dia menghantar impas dalam bentuk elektrik ke seluruh badan. Okay, next. Seterusnya. Tandakan tik organ utama yang terlibat dalam sistem yang dinyatakan di nombor 1. Kat manakah sistem tu berada? Yang pertama, dah tentulah sel saraf kita dalam sistem saraf tunjang. Saraf juga dia berfungsi dengan otak. Boleh sebut saraf ni dua je. Saraf tunjang dengan otak. Paru-paru ni respirasi. Jadi ni bukanlah. Okey, nombor 2. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, yang pertama dia kata hemoglobin ialah protein yang terdapat dalam. Hemoglobin dekat mana guys? Ada? Berada dekat plasma ke, sel darah merah ke, ataupun sel darah putih. Hemoglobin. Siapa tahu hemoglobin? Kat mana duduknya? Apakah fungsi hemoglobin? Mengangkut oksigen tau. Jadi, dia akan berada di sel darah merah. Dia mesti berada pada sel darah merah, hemoglobin. Sebab itu kalau doktor ambil darah kita kalau sakit, salah satunya nak tengoklah hemoglobin kita okey tak? Nombor 1. Nombor 2, dia nak tengok kita punya platelet. Okey, nombor 2. Komponen yang paling besar dalam darah. Okey, komponen yang besar dalam darah adalah plasma. Paling besar adalah plasma. Bukan paling besar ni, paling banyak ni. Paling banyak sebenarnya. Plasma darah paling banyak. Dia paling banyak. Tapi kalau paling besar, korang perasan tak kalau kita tengok dekat cahaya dekat luar kan, tengok dekat langit ke, kita akan nampak kadang-kadang dekat mata kita tu macam ada ulat, bukan ulat, kita rasa macam ada mikroorganism kan, yang macam transparent ni. Perasan tak? Siapa perasan macam tu? Biasa tengok langit lah kan, macam gerak-gerak macam ameba ke, ada macam tu. Dah perasan tak? Kalau korang perasan. Tak perasan ya? Takkan tak pernah rasa sekali kot. Kita rasa macam ada sesuatu yang lalu dekat mata kita yang macam mikroorganism tu. Macam transparent. Esok Darby kena tengoklah dekat langit ke. Yang itu sebenarnya adalah sel darah putih. Sebab sel darah putih ni dia lebih besar sikit berbanding sel darah merah. Darah merah kita tak nampak. Macam donat tu kan. Sel darah putih dia besar, nampaklah dia macam bergerak-gerak. Kadang-kadang kalau malam tak nampak kot, siang nampak. Malam tak nampak sangat. Arik pernah nampak Arik? Pernah perasan tak? Ke tak perasan? Darwis esok tengok tengah-tengah hari sikit ke tengok langit. Okey, B. Kenal pasti kumpulan darah berdasarkan maklumat berikut. Mempunyai kedua-dua antigen A dan B. Okey, jenis darah apakah ada dua-dua ni? Ada A dan B. Dah tentulah dia ada darah AB lah. Okey. Tidak mempunyai antigen A dan B adalah O. Sebab itulah O ni boleh derma. Penderma universal. Penderma universal. Ini penerima universal. Untunglah dia penerima universal. 3.
Okey, 3 bercerita pasal menunjukkan satu struktur atom. Okey. So, apakah namanya bagi yang ditunjukkan yang pertama? Nama apa ni? Nombor 1 tu apa namanya? Okey, siapa tahu? Nombor 1 nama apa? Negatif. Elektron. Betul. Okey, yang positif? Positif adalah proton. Okey, dah. Oh, dah dekat sini lah. Copy and paste saya. Okey, padankan gambar rajah berikut. Jadi, session B kan senang je, guys. Harap-harap korang boleh jawab lah. Session B ni 20 markah. Session A 20 markah, session B 20 markah, 40 markah. Sambil-sambil tu, session C nanti pandai-pandai lah. Goreng-goreng sikit-sikit. Okey, yang pertama, apakah fungsi sinaran beta? Okey, kita buat A, B, C. Okey, apa jawapan korang? A, B, C. Untuk sinaran beta ni, apakah jawapannya? Tujuan. Untuk apa? Boleh. Sinaran beta ni adalah untuk mengawal ketebalan logam. Dan juga ketebalan kertas. Sebab tu kertas, korang tengok sama tebal je kan? Sama tebal je. Sebab yang kawal dia adalah sinaran beta. Sinaran beta dia dikontrol roller. Roller untuk digelekkan kertas tu. Kalau tebal sangat, dia suruh press. Kalau nipis sangat, longgarkan sikit roller dia. Jadi roller tu gelek-gelek. Kertas tu jadi nipis dia sama je. Sinaran gamma. Gamma buat apa? Gamma akan membunuh mikroorganism dalam makanan. Namanya mengawet makanan. Mengawet makanan ni sebut awet ni maksudnya adalah membunuh tau. Dia bunuh mikroorganism. Dia bunuh mikrob tau. Tu namanya mengawet. Kalau sebut ngawet tu, dia bunuh. Sama ada dia guna bahan kimia, ataupun dia bakar ke, dipanas ke, namanya awet. Okey, kita nak masuk yang matahari, menunjukkan struktur matahari. Struktur matahari. Okey, yang pertama tu, apakah dia? Zon apakah itu? Ada zon rupanya lah. Guna jawapan bawah ni. Teras. Bukan teras. Teras yang dalam ni. Itu dia bukan teras. Teras dalam tu. Zon apakah yang pertama? Namanya zon radiasi. Radiasi ni yang memancarkan sinaran radioaktif. Okey, yang dekat terbalik dah pula. Terbalik, sorry. Sini zon radiasi. Ni dalam ni sebab dia yang menghasilkan sinaran radioaktif. Jadi radioaktif tu radiasi. Dekat atas ni dia panas-panas, dia menggelogak, dia macam menggelegak tau. Dia macam berpusing-pusing haba dia. Macam kita masak air panas kan. Air panas tu kan jangan dekat atas, dia mendidih-didih tu. Itu namanya perolakan. Zon perolakan. Perolakan ni boleh untuk cecair, boleh juga untuk gas. Perolakan. Radiasi ni contohnya macam kalau kita bakar kena api kan. Okay, api, kalau kita duduk tepi-tepi terasa apa? Kita rasa haba kan? Betul tak? Rasa haba. Macam mana rasa haba sedangkan kita tak kena pun api? Haba ni sebab adanya radiasi. Dia memancarkan radiasi.
Itu namanya radiasi. Bahang tu disebabkan radiasi. Okey, radiasi. Tapi kalau kita panaskan air, air kan mendidih. Dia didih macam gelegak kan. Dia dari bawah naik ke atas, lepas tu atas ke bawah. Dia tukar-tukar macam tu. Ni namanya perolakan. Jadi perolakan ni hanya untuk cecair dan juga untuk gas. Radiasi untuk sinaran. Sinaran radiasi. Kalau dipepejal, contohnya kalau kita bakar besi. Besi pepejal kan? Kalau pepejal, kita panggil dia kondaksi. Pernah dengar tak kondaksi? Konduksi haba. Jadi ada 3 lah term dia. Haba tu boleh melalui kondaksi untuk pepejal. Haba tu boleh dipindahkan melalui cair melalui perolakan. Gas perolakan. Haba boleh dipindahkan melalui radiasi sinaran. Boleh faham tak? Jadi ni namanya radiasi. Jadi ada 3 lah term. Radiasi, kondaksi dan juga perolakan. Okey. Adik macam mana adik? Boleh faham tak? Ni korang pernah belajar masa form 2 dulu. Jadi kita guna balik lah. Okey, kebanyakan yang kita belajar form 3 ni, kita pernah belajar term dia masa form 2. Detail dia. Okey, sikit lagi guys. Kita sampai nombor 5 je. Kita nak habiskan session B. Tandakan tik pada penyataan yang betul tentang penyataan nyalaan suria. Manakah benar mengenai nyalaan suria? Nombor 1. Betul ke tak? Tik ke tak ni? Nyalaan suria ialah letupan gas yang berlaku secara tiba-tiba lapisan kromosfera. Lapisan luar tu lah. Betul tak? Apa pendapat korang? Betul lah, letusan besar tu kan. Dia akan menghasilkan nyalaan suria. Betul. Nombor 2, lokasi berlaku nyalaan suria mempunyai suhu yang lebih rendah berbanding dengan lokasi matahari. Tak, suhunya tinggi. Jadi salah. Salah. Nombor 3, nyalaan suria membebaskan zarah-zarah bercas. Betul. Ionnya ke angkasa lepas. Ini betul. Jadi kita punya magnetosfera akan menghalangkan dia, memesongkan dia. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan 2 contoh teknologi angkasa lepas P dan Q. Okey. Yang pertama, apa nama kapal dia? Ni namanya bentuk macam ni, kapal angkasa ulang-alik. Kapal angkasa ulang-alik. Ni teleskop. Teleskop lah dah. Teleskop betul lah. Teleskop angkasa. Spritzer tadi kan. Kalau roket biasa, tajam tu. Ini je. Roket biasa ni tak boleh ulang-alik adik. Dia pergi sana, dia akan pecah dan dia akan putus dua. Yang ini akan gone, pecah jadi sampah. Yang ini akan naik lagi. Faham tak? Kalau kapal angkasa ulang-alik ni, dia boleh membawa balik, dia boleh bawa balik semula. Okey, boleh. Nanti dia boleh guna balik lah. Dia boleh guna beberapa kali. Tak membazir lah. Faham tak? Macam tu lah ceritanya. Ada kat sini. Okey, B. Soalan terakhir kita. Berdasarkan Rajah 5, padankan 2 contoh teknologi angkasa lepas dengan menggunakan yang betul. Okey, kita balas A, B, C. A, B, C. Okey, apa jawapan dia?
P dia, kalau ikut P, angkasa ulang-alik. Angkasa ulang-alik untuk apa? Angkasa ulang-alik sebenarnya adalah untuk melancarkan satelit. Dia macam ni, adik. Ulang-alik tu, kapal kita nampak ni kan. Kita nampak ni. So, nanti dia akan bawa dalam ni adanya satelit. Jadi, sampai dekat sana, nanti dia akan buka tu, dia akan buanglah satelit tu. Nanti satelit tu akan terbuka sendirilah. Jadi, kapal ni akan balik semula ke bumi. Faham tak? Jadi, dia tak membazir lah. Kapal angkasa ni boleh guna lagi. Faham tak? Darwish ke Darwish? Jadi kapal angkasa ni bawa satelit yang belum siap. Kalau dulu-dulu dia pakai roket, dia hantar satelit, roket tu akan hancur dekat atas. Jadi roket tu akan jadi sampah. Kesian lah kan. Okey, teleskop. Teleskop ni lebih kepada mengumpul maklumat-maklumat tentang objek ataupun jasad angkasa. Okey, boleh. Kalau macam ni, kapal dan juga pesawat, ni namanya navigasi. Ni kena pakai satelit lah. Satelit navigasi, navigation. Pemantau. Okey lah guys, cukuplah untuk malam ni juga rasa kot. Hopefully, minggu depan sempatlah jumpa satu lagi ni. Kita nak buat sesi sebelum korang menjawab soalan-soalan peperiksaan korang. Ya, kebanyakannya exam pada 9 ataupun 8 hari bulan lah, betul tak? Nakib bila nakib exam awak?